Jadi video pada kali ni adalah mengenai spek untuk ikan laga crown tail. Jadi jika ada sebarang kekurangan atau ada penambahan daripada korang boleh sharekan di ruangan komen. So, jom. Selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi sekarang ni saya tengah set up dua aquarium untuk kita show kan. Kita ada nak buat perbandingan antara dua ekor crown tail. Untuk apa? Untuk kita nak belajar spek-spek ikan laga crown tail. Tapi ini yang lebih terperinci lah. Macam hari tu kita ada bincangkan mengenai grade, iaitu grade reject, normal, show. Tapi kali ni kita akan spesifikkan ke arah lebih mendalam, ke arah orang kata com grade lah. Maksudnya grade untuk ke pertandingan. So, jom. Baik, sekarang kita akan membincangkan tentang dua ekor crown tail. Kedua-duanya adalah crown tail bicolor. Jadi kita ada dua ekor crown tail bicolor dekat sini. Dan kita akan buat perbandingan antara dua ekor ini untuk kita tahu spek yang mana yang lagi cantik lah. Kalau korang boleh nampak, di sebelah sini adalah ikan yang saya beli di kedai ikan di tempat saya. Dan ini adalah ikan daripada Hafiz Beta yang kita beli online tu. Jadi kat sini kita ada dua ekor crown tail yang sama jenis, iaitu crown tail bicolor, tetapi mempunyai bentuk ataupun rupa yang berbeza lah. Dari segi form and finish korang boleh nampak. Dari segi sizing pula ini lebih besar. So kita akan menilai dari beberapa aspek, antaranya dorsal, caudal, anal, ventral, badan dan juga kepala. Baik, sekarang kita akan pergi satu persatu mengenai spek ikan laga crown tail. Baik, yang pertama sekali kita akan pergi ke kepala lah. Okey, kepala sebolehnya korang tengok, yang pertama sekali dia adalah bullet head, bukannya spoon head. Saya pernah terangkan jadi ikan ni walaupun saya beli ikan orang kata grade biasa-biasa ni, tetapi kepala dia bullet head. Nampak? Dia tak berapa menyudu ke atas sangat. Okey, seterusnya kita tengok ada kecacatan tak dekat dia punya muka tu. Macam tak ada kan? So okey dah ni kan. Alhamdulillah. So next kita tengok, saya atas sikit. Next kita akan tengok gill, pipi dia tu, adakah kedua-duanya terbuka? Nampak gill dia nampak belah kiri buka. Buka dua-dua belah buka. Jadi gill dia pun buka dengan orang kata dengan baik lah. Terbuka sepenuhnya. Jadi ikan ni dari segi muka tiada masalah. Okey guys, jadi kita akan nilai ikan yang kedua. Jadi di bahagian kepala kita akan tengok macam mana bentuk kepala ikan ni. Okey, dia adalah bullet head. Kemudian dia tiada kecacatan lah. Dan juga bukaan pipi dia kiri kanan adalah seimbang. Cuma kat sini dia tak tunjuk. Dia tunjuk sikit. Baik, seterusnya kita akan perhatikan ventral, atau senang kata kita boleh panggil janggut. Baik, untuk janggut ikan, untuk ventral, kedua-duanya mestilah sama panjang. Lepas tu kedua-duanya mestilah seimbang. Seimbang maksudnya kalau yang belah kiri terbelah dua, maka yang belah kanan pun kena terbelah dua. Kalau kiri belah satu, kanan pun terbelah satu. Macam tu. Dan kemudiannya dia punya panjang itu mesti menyentuh anal lah. Mesti boleh kena untuk crown tail. Jadi kat sini boleh kena. Sekarang kita nak tengok adakah seimbang ataupun tidak. Kita kena tengok di sebelah kiri dan di sebelah kanan.
Jadi di sebelah kiri dia saya nampak di situ ada 3. Di sebelah kanan dia bercabang 3. Okey, tapi di sebelah kiri, sekejap kita kena tunggu dia pusing sana pusing sana. Okey. Nampak macam 2 2 sahaja. Jadi ventral dia adalah tidak seimbang. Korang boleh nampak Seterusnya adalah dari segi ventral, iaitu janggut. Okey, janggut untuk ikan ni adalah baguslah bagi saya sebab dia balance, sama panjang. Lepas tu dia balance kiri kanan terbelah 2. Dan dia kedua-duanya menyentuh atau touch anal. Tapi ikan ni dia lenggok, dia tak menarik. Dia main satu tempat je. Ini guys, sekarang kita akan bincangkan mengenai ekor. Yang pertama sekali kita akan lihat dorsal. Baik, untuk ikan laga crown tail, tajam-tajam dia tu minimum mesti ada 6 lah. Sekurang-kurangnya 6 duri dekat dorsal dia di bahagian atas. Yang terbaik adalah 9. Jadi dekat sini yang kita boleh nampak dia memang lebih 6 dekat kiraan saya macam ada 7 macam tu. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia ada 8. Jadi ni terbaik lah untuk dorsal. Lepas tu jarak antara ray, maksudnya duri dia tu mestilah sama. Tak boleh terlalu lain-lain jadi korang boleh nilai macam mana dia punya ray. Kemudian tidak patah ataupun bengkok. Jadi ikan ni yang kita boleh nampak dekat dorsal dia ada yang bengkok Tengok ada bengkok. Kita lihat keadaan dorsal ikan ni Tapi ikan ni banyak duduk atas lah. Saya akan cuba tarik dia lah. Kita akan tarik dia. Okey, so apa yang saya boleh nampak, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 atau 8 tu. 1, 2, macam 7 saja. Yang depan tu ada satu yang pendek sangat-sangat pendek kat depan tu. So kiraan saya ada 7. Jadi dia tak mencapai 8 lah yang terbaik. Lepas tu jarak antara ray dia tersusun rapi sama. Cuma dia tak sama panjang. Dia tidak sama panjang. Tetapi dari sudut pandang saya tak nampak ada yang bengkok. Masing-masing setiap ray tu okey. Cuma tu lah, ada satu yang depan sekali tu terlalu pendek. Dia nampak macam cacat sikit kat situ. Lepas tu yang depan tu pun macam bengkok sikit lah. Okey, seterusnya kita akan menilai ikan ni dari segi caudal, iaitu ekor belakang. Baik, untuk crown tail bukaan belakang ni tidak macam half moon. Kebiasaannya half moon 180 darjah. Tapi untuk crown tail sekurang-kurangnya 170 darjah. Maksudnya 170, 175 hingga 180 lah. Kalau oval pun okey juga. Tapi jarang lah saya jumpa crown tail yang oval. Kebiasaannya untuk spek crown tail ni orang nak judge mesti 170 dan ke atas. Jadi ikan ni saya tengok kurang daripada 170 darjah. Kalau korang boleh tengok, kalau bukaan dia nampak macam 140 macam tu lah. Dia kurang bukaan dia, sangat-sangat tak besar lah. Kemudian daripada bukaan, ray mesti sama dan seimbang lah. Ray segi sama dan seimbang. Saya kat sini saya tengok macam ada yang rapat, ada yang jarak. Maksudnya tak terlalu sama sangat. Tapi mungkin seimbang lah kot dari segi saiz, kelebaran dia, ketebalan dia. And lagi satu, dia tidak patah dan tidak bengkok. Tapi kat sini kita boleh nampak ada yang kerinting-kerinting yang bengkok. Jadi korang nilai lah macam mana caudal ikan ni. Okay, seterusnya bahagian yang paling menarik untuk saya bincangkan mengenai crown tail ni. Beza dia dengan ikan sebelah tu adalah, korang tengok caudal dia, dua ray rapat-rapat kalau macam yang tadi, ray dia jarak-jarak setiap satu. Tapi yang ni dia rapat-rapat membentuk huruf V. Kalau korang boleh nampak lah. Jadi saya akan sebutkan untuk dia punya angle dulu.
Okey, untuk ikan yang ni, bila dia flare, angle dia adalah menghampiri 180, tapi melebihi 170 lah. So amat baik lah untuk keadaan orang kata caudal dia. Jadi yang seterusnya, ray dia sama panjang dan seimbang. Kalau korang boleh tengok, dia punya setiap satu yang 2 ni adalah jarak dia lebih kurang lah, dekat-dekat jugalah. Cuma di bahagian bawah sikit tu dia agak sedikit rapat. Tapi saya suka dia punya ray yang rapat-rapat ni, memang cantik lah. Okey, seterusnya tidak patah dan tidak bengkok. Jadi untuk ikan ni, dia punya ray tiada yang patah di bahagian caudal tu. Saya tengok tak ada patah, tak ada bengkok. Cuma kelemahan ikan ni dekat bahagian lain lah selain pada caudal. Pada saya caudal dia okey. Terusnya kita akan tengok bahagian anal, iaitu ekor bahagian bawah. Macam korang nampak kat situ kan, ekor bawah tu nampak macam serabut sangat. Okey, so untuk anal ni jarak antara ray mestilah sama. Tetapi apa yang korang boleh nampak dekat situ, dia ada yang rapat, ada yang jarang, ada yang pendek, ada yang panjang. Maksudnya dia tak berapa tersusun lah. Seterusnya ray tu mesti tersusun dari depan sampai belakang. Jadi ikan ni tak tersusun sebab dia punya panjang tak sama. Lepas tu ada yang kerinting, macam biasa lah. Kita akan tengok anal iaitu ekor bawah. Ekor bawah dia ada satu masalah, iaitu dia tidak tersusun dari depan sampai ke belakang. Kalau korang nampak bahagian anal dia ada yang terangkat sikit, maksudnya dia tak sama, dia tidak tersusun dari di bahagian tengah-tengah anal tu. Kita tengok dia pusing. Korang boleh nampak dia punya anal tu ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi tidak berapa tersusun lah. Ikan yang pertama ni kita boleh nampak dari sudut atas, dari hujung mulut sehingga hujung ekor, badannya tiada yang bengkok. Maksudnya badan dia lurus. Kemudian kita boleh tengok dia terlalu gemuk atau terlalu kurus. Saya rasa ikan ni seimbang lah. Dia tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus. Dan juga dia tak ada cacat dari segi badan. Keadaan fizikal badan dia dalam keadaan baik. Kita akan tengok ikan ni dari sudut pandang atas. Okey, badan dia lurus daripada mulut sehingga ke hujung ekor. Jadi ni adalah spek badan yang elok lah. Kemudian kita tengok dia, adakah dia terlalu gemuk ataupun terlalu kurus. Mungkin dia kurus sikit. Jadi ikan tak boleh terlalu kurus. Lepas tu satu lagi tengok dia ada cacat tak. Cacat ni biasanya yang tulang patah tu, patah pinggang tu, dia ada bengkok sikit. Tapi tak ada lah. Jadi dari segi badan ikan ni okey. Guys, jadi sekadar itu saja perkongsian untuk video pada kali ini. Sekali lagi saya nak cakap yang saya bukanlah seorang judge, tetapi apa yang saya terangkan dekat korang tadi mengenai ikan laga crown tail adalah berdasarkan pembacaan saya dan pertanyaan saya kepada beberapa orang kenalan yang dah berpengalaman dalam dunia beta ni. Jadi saya harap info yang saya berikan serba sedikit korang faham dan dapat hadam. And andai kata kalau korang nak hantar ikan korang ke competition, lagi-lagi jenis crown tail ni, saya harap video ni dapat membantu. Tetapi di samping tu, kalau korang tak placing, jangan salahkan saya, sebab ini adalah sekadar daripada pembacaan saya. Korang boleh refer dengan judge ikan laga yang lain lah. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya pada video kali ini. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita akan jumpa next video. Assalamualaikum, bye. Alang dah tengok video saya sampai habis. Apa lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Luqman Hakim. And korang dialu-alukan untuk tengok video-video saya yang sebelum ini.